Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 228. Kita akan sama-sama menjawab soalan 4 dan 5. Soalan 4, gambar di atas menunjukkan panjang dan jisim sebatang kayu. Jadi ini dia kayunya, jisimnya ialah 1.5 kg, manakala panjangnya berukuran 60 cm. Kayu itu dipotong kepada dua bahagian. Panjang satu bahagian kayu itu ialah 40 cm. Jadi kita andaikan kayu ini kita potong dua bahagian. Okey, cikgu potong, andaikan macam ni. Jadi ada dua bahagian. Bahagian yang pertama 40 cm. Cikgu tulis kat bawah ni 40 cm. Kemudian dinyatakan adakah jisim berukuran 40 cm itu 1000 gram. Okey. Jadi kita tahu keseluruhannya ialah 1.5 kg. Ialah 60 cm, tapi ditanya kalau 40 cm berapa berat dia, adakah 1000. Jadi kita perlu buktikan. Jadi kata kunci sini kita perlu buktikan yang mana adakah 40 cm itu ialah 1000 gram. Cuma di dalam soalan ini jisim ini dinyatakan dalam kg. Jadi untuk langkah pertama kita perlu tukar dahulu unit kg kepada gram untuk kita samakan dengan bawah ni menjadi gram. Okey. Jadi apakah perkaitan antara kg dengan g? Jadi setiap kg perkaitannya bila ditukarkan kepada gram, kita perlu mendarab. Okey, mendarab berapa? Mendarab 1000. Okey. Kita darab ni sama ada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan ataupun pecahan. Jadi kalau soalan ni ialah perpuluhan, jadi perpuluhan ini kita perlu darabkan dengan 1000. Okay, jadi 1.5 kita akan darabkan dengan 1000. Okay, kita gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Bila mana nombor perpuluhan darab dengan 1000, kita akan gerakkan 3 kali. 1, 2 dan 3. Ini bermakna nombor ni ialah 1500 gram. Okay, maksudnya ialah untuk 60 cm, jisimnya ialah kita tukarkan kepada gram, 1500 gram. Okey, sekarang kita perlu kira 40 cm ini berapa? Adakah 1000? Okey. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita tulis dulu perkadaran kat atas ni. 60 cm bersamaan 1500 gram. Okey, jadi kita nak kira 40 cm sama dengan berapa? Dinyatakannya 1000 jadi kita nak kira berapa? Itu yang cikgu kata buktikan Jadi langkah pertama kita buat perkadaran. Kita boleh buat 60 per 1500 ni. Okey, kita buat. Okey, sekejap semula. Kita tulis dulu 1500. Okey, cikgu rapatkan sikit. Okey. Okey. Okay, kita permudahkan untuk menjadikan dia 40 tak boleh sebab dia ada sifir Jadi kita boleh mudahkan sifir apa yang ada nombor 40 dengan 60. Kita buang sifar dekat belakang. Sifir apa yang ada dalam sifir nombor 6 dengan 4. Kita ada sifir 2 Jadi cara dia kita akan bahagikan dengan 3. Okey. So kita bahagikan dengan 3. Nombor atas ni. Bawah ni juga kita bahagikan dengan 3. Kerana apa? Kerana kita nak pemudahkan menjadi 20. Okey. Jadi 60 bagi 3 kita dapat 20. Okey, 20. Manakala 1500 kita kena bahagi dengan 3 juga. So 1500 bahagi 3.
Jadi dalam CV3, nombor berapa yang darab dengan 3 dapat 15. Sudah pasti darab 5. Jadi 15. Kita tolakkan dan habis. Jadi sifar ni kita salin semula. Ini bermakna 60 bagi 3 dapat 20. 1500 bagi 3 dapat 500. Maksudnya kita boleh masukkan dekat bawah ni. Kalau dia 20 cm, perkadarannya ialah 500 apa? 500 gram. 500 gram. Sekarang kita nak tengok 40 cm. Jadi kita akan kaitkan antara dua-dua ni, yang mana kita tulis ni 20. Macam ni sekejap Kita tulis ni kalau dia 20 cm, dia ialah 500 gram. Kita buat per macam ni. Sekarang kita nak kira 40 cm. Dia berkadaran sebetulnya ni 40 cm. Kalau 40 cm, berapakah dia punya jisimnya? Macam tu. Sebab dia ada kaitan yang mana 20 boleh menjadi 40 bila mana kita darabkan dengan 2. Bila atas darab 2, bawah juga kita akan darabkan dengan 2. Jadi 500 kita darab dengan 2. 500 darab 2, kita akan dapat nombornya, iaitu sifar 5 kali 2 1000. 10. Jadi dia 1000 lah. Semula 5 kali 2 10. Maksudnya 1000. Jadi adakah betul 40 cm 1000? Dia sini betul. Ini bermakna 40 cm berat jisimnya ialah 1000. 1000 apa? 1000 gram. Jadi apa kita nak bagi tahu? Bagi tahu maksudnya benar. Kita tulis ni benar. Benar. Dia pen warna lain je warna dia. Kita tulis ni benar. Benar apa? Benar 40 cm itu ialah 1000 gram. Maksudnya jisimnya. Yang mana cikgu pemudahkan. 60 cm ni cikgu mudahkan jadi 20 supaya kita boleh dapatkan 40 cm. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 4. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 5. Terdapat dua bekas A dan B. Kita baca soalan. Gambar menunjukkan dua balang air anggur berbentuk silinder yang sama saiz. Sama saiz tetapi dia punya ukurannya berbeza. Maksudnya dari segi sukatan dan juga ketinggiannya. Kita lihat bekas B penuh 50 cm. Dia punya isi padunya ialah 40 liter. Manakala A ketinggiannya 25 cm tapi isi padunya kita tak tahu berapa. Kita lihat A, nyatakan nisbah tinggi aras isi padu air anggur di dalam balang A kepada tinggi aras isi padu air anggur di balang B. Jadi kata kunci di sini ialah nisbah. Nisbah apa? Nisbah ketinggian. Ketinggian siapa? Ketinggian A kepada B. Dan jangan lupa kata kunci juga ialah kepada. Jadi langkah pertama kita gantikan huruf saja. Nisbah A kepada B. Itu saja. Yang kedua, kita masukkan dia punya unitnya atau ukurannya sebab soalan nak ketinggian. Jadi sudah dinyatakan sini. A ialah 25 cm. Jadi kita tulis ni. Ni kita titik bertindihkan. Kita tulis ni 25 cm. Kepada B ialah 50 cm. 50 cm. Sekarang adakah ini jawapannya? Secara kasarnya, ya betul. Perbandingan. Kemudian kita kena permudahkan. Jadi cm ini kita buang dulu.
Okey, jadi kita dapat 20 dengan 50, dia ada sifir 5 Jadi 20 dengan 50 ni kita buat macam pecahan 25 per 50 sifir 5 iaitu 5 kali 5 25, 50 ni 5 kali 10. Okey, kemudian boleh dipermudahkan lagi sifir 5 kali 1 5, 10 ini dah 2 kali 5. Jadi kita dapat jawapannya yang terakhir, nisbahnya ialah 1 kepada 2. Okey. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 5A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Hitung isi padu air di dalam balang A. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu hitung isi padu air anggur di dalam bekas ataupun balang A. Kita lihat perkaitan antara A dengan B di sini, iaitu kita letak dahulu dia punya ukuran ataupun dia punya tinggi 50 cm. Sekiranya 50 cm, dia punya isi padunya ialah 40 liter. Okey. So ni cm. Okey. Jadi macam mana kita nak buat pula kalau B, A Okey, so kita buat dulu macam ni. Okey, dia berkadaran. Kalau kita buat macam ni, kita buat sama dengan. Okey, jadi yang kedua B ni ialah 25 cm. Okey, kalau dia 25 cm, jadi berapakah dia punya sukatannya ataupun dia punya itulah air ni, berapa banyak isi padunya Okey, kita bawahkan sedikit. Okey, ini ini B. Yang di sini A. Okey, kita lihat perkaitannya 50. Kita lihat bagaimana 50 berkaitan boleh menjadi 25. Dia dibahagi 2 Kalau kita 50 kita bahagi 2. Okey, dia dapat ni 2, 4. Tolak dapat 1, turunkan 10. Jadi berapa kali 2 dapat 10? 5. Okey. Maksudnya di sini untuk B ni menjadi C. Bukan C, silap, sorry. Ni A Okey. Untuk B menjadi A, dia kena bahagi dengan 2. Jadi 50 bahagi 2 dapat 25. Ini bermakna untuk isi padu juga kita perlu bahagi. Okey. Jadi bila atas bahagi 2, bawah juga kita kena bahagikan dengan 2. Jadi isi padunya ialah 40 liter untuk B. Jadi 40 kita akan bahagi 2. Okey, sifir 2 berapa kali 2 dapat 4? Dapat 2. Kemudian 4 tolakkan dan habis. Kemudian sifar ni kita turunkan, sudah pasti sifar juga. Jadi kita dapatlah jawapannya yang terakhir iaitu sekiranya A ini 25 cm ketinggian dia, sudah pasti separuh daripada B. Jadi dia punya isi padu dalam balang A iaitu 20 liter. Maka itulah dia cara-cara menjawab soalan 5B. Okey, maksudnya isi padu air anggur dalam balang A maksudnya balang A ni separuh. Okey. Tengok sini 20 dia jadi 25, 40 separuh dia ialah 20. Jadi cikgu ulang lagi sekali, isi padu A itu ialah 20 liter. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Cari peratus air anggur di dalam balang A. Okey, kita lihat sini peratusnya ialah sudah pasti dia berkait dengan B. Jadi untuk mengira peratus, kita perlu darabkan dengan 100%. Cuma apakah pecahannya? Okey, sangat mudah, ialah kita tulis ni balang A ini ialah 20 liter. Jadi dia kata isi padu kan, jadi ambil liter lah. Jadi 20 kita perkan dengan 40. Kemudian kita darabkan dengan 100%. Kemudian kita permudahkan,
Yang mana sifar ni kita boleh atas bawah pun boleh. Kemudian 1, 2 dengan 4 ni kita pemudahkan. Sifar 2, 2 kali 1, 2. 4 inilah 2 kali 2. Kita boleh salin semula nombornya iaitu 1 per 2. Kita akan darabkan dengan 100%. Jadi kita akan pemudahkan 2 dengan 10 ni sifar 2. 2 ini ialah 1 kali 2. 10 ini ialah 5 kali 2. 5 kali 2 dapat 10. Kemudian tambah sifar kat belakang ni, potong. Dan kita darabkan 50 dengan 1. Jadi kita dapatlah nombornya iaitu 50. Jadi kita letak gambar peratus. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan C yang mana peratusan isi padu air anggur di dalam bekas ataupun balang A ialah 50%. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini bagi muka surat 228 untuk nombor 4 dan 5. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.